Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan ya. Matematik tingkatan 4, bab 3. Dalam subtopik dia adalah penyataan majmuk. Menggunakan perkataan dan atau ataupun menggabungkan dua ayat lah. Menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat dengan menggunakan perkataan dan atau. Okey, cikgu yakin dan cikgu percaya kamu sudah tahu sebenarnya ni Yang ini sama juga dengan bahasa Melayu sebenarnya. Sama je. Cumanya beza sedikit saja kita menggunakan ayat-ayat matematik lah. Jadi kita tengok contoh dalam ayat bahasa Melayu dahulu. Okey, cikgu ada dua ayat. Dua ayat. Ayat yang pertama adalah ayat yang pertama cikgu labelkan sebagai P dan ayat yang kedua cikgu labelkan sebagai Q. Okey, ayat yang pertama dia adalah saya ada kucing. Dan ayat yang kedua adalah saya ada burung. Okey. Ada dua ayat. Jadi saya mau gabungkan ayat ini menjadi satu ayat dengan menggunakan perkataan dan. Okey. Apa akan jadi dengan dia? Saya ada kucing dan burung. Daripada dua ayat dia akan menjadi satu ayat macam ni. Itu saja. Senang saja untuk gabungkan dua ayat. Okey, kemudian kita tengok contoh yang menggunakan perkataan atau. Ali mau makan. Ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua, Ali mau tidur. Jadi bila kita gabungkan kedua ayat ini, apa akan jadi dengan dia? Ali mau makan atau tidur. Itu saja. Ini adalah cara untuk menggabungkan kedua ayat daripada dua ayat. Ayat yang pertama, ayat yang kedua menjadi satu ayat. Itu maksud dia. Dengan menggunakan perkataan dan atau. Okey, jadi cuba kita tengok contoh Cuba kita untuk jelas lagi kita cuba tengok contoh. Contoh ni dalam buku teks kamu Okey, menggabungkan pernyataan P dan Q menggunakan perkataan dan atau. Tadilah macam tadi. Yang ini adalah ayat yang pertama, P adalah ayat yang pertama dan Q adalah ayat yang kedua. Okey, cuba kita tengok contoh. Contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama kita ada perkataan pentagon mempunyai dua penjuru. Okey. Dan perkataan ayat yang kedua adalah heptagon mempunyai 4 penjuru. Okey, macam mana? Kita mau buat ayat dengan menggunakan perkataan dan dulu. Jadi bila kita menggabungkan ayat menggunakan perkataan dan, senang sajalah. Gabungkanlah kedua ayat itu. Gabungkan kedua ayat itu. Yang mana pentagon mempunyai 2 penjuru dan heptagon mempunyai 4 penjuru. Itu sahaja. Cara gabungan dua ayat. Yang ni kalau saya mau menggunakan perkataan dan. Kalau saya menggunakan perkataan atau sama sahaja. Pentagon mempunyai. Pentagon mempunyai 2 penjuru. Apalah cikgu ni. Pentagon mempunyai 2 penjuru atau heptagon mempunyai 4 penjuru. Sama juga dia. Yang bertukar adalah tempat dia. Tempat dia ni. Di sini dan di sini atau. Sama sahaja ayat yang sama. Tetapi dia menggunakan dua perkataan yang berbeza. Ini contoh yang pertama. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey. Ayat yang pertama adalah negatif 4 ialah integer. Dan ayat yang kedua adalah 2 ialah integer. Jadi bila kita menggabungkan ayat menggunakan perkataan dan. Dia jadi macam ni lah. Okey, bila kamu mau buat ayat kan, kamu buat ayat yang bila kamu buat ayat tu, bina ayat tu kamu rasa, bestnya baca ayat ni. Comelnya ayat ni. Kamu kena kasih comelkan ayat kamu. Contohnya di sini negatif 4 dan 2 ialah integer. Okey, satu lagi adalah ini menggunakan perkataan atau. Negatif 4 atau 2 ialah integer. Di sini saja cara dia. Senang saja untuk gabungkan kedua ayat. Jadi sekarang, okey, kita tengok seterusnya. Okey, tentukan dua pernyataan PQ daripada ayat yang di bawah. Okey, sekarang dia bagi kamu satu ayat saja. Kamu kena keluarkan daripada satu ayat tu, kamu kena keluarkan jadi dua ayat. Contoh, okey. Yang ni satu ayat sahaja. 5 tambah 3 lebih besar daripada 5 dan 5 tolak 2 lebih kecil daripada 5. Senang sajalah.
Ini ayat yang pertama dan ini ayat yang kedua. Jadi bila kita mau pisahkan ayat tersebut, pisahkanlah dia. Okey, ini adalah ayat yang pertama. Okay, disuruh kamu keluarkan daripada satu ayat ni jadi dua ayat. Jadilah, dapatlah. Ini ayat yang pertama. Ini ayat yang pertama. Dan satu lagi, Q adalah ayat yang kedua. Maknanya kita ada dua ayat. Daripada satu ayat tadi pecah kepada dua. Okey, ini contoh yang pertama. Kita tengok pula contoh yang kedua. 9 dan 91 ialah nombor perdana. Okey, pecah dia. Ayat yang pertama adalah 9 ialah nombor perdana. Dan Q ialah, Q ayat yang kedua ialah 91 ialah nombor perdana. Okey, daripada dua ayat tadi, daripada satu ayat tadi, pecahkan menjadi dua. Samalah juga ni. 1, 2 menjadi dua ayat. Okey, seterusnya contoh lagi. Negatif 9 lebih kecil daripada 10. Ini ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua adalah 9 lebih kecil daripada 10. Okey, atau. Dia menggunakan perkataan atau. Pisahkan dia. Okey. P ialah ayat yang pertama dan Q adalah ayat yang kedua. Mana P, ayat yang pertama negatif 9 lebih kecil daripada 10 dan ayat yang kedua 9 lebih kecil daripada 10. Ini adalah daripada 1 menjadi 2. Yang tadi daripada 2 menjadi 1. Jadi kita tengok operasi ke atas penyataan. Operasi ke atas penyataan ni apa dia operasi dia? Kalau matematik, kalau dalam penambahan, kita tengok kalau operasi kan, kita ada tambah, tolak, darab dan bahagi. Tetapi di dalam penyataan ni ingat, kalau ayat, penyataan ini adalah ayat. Jadi bila melibatkan ayat, kita hanya operasi kita ada dua saja. Apa dia? Dan atau. Hanya menggunakan perkataan dan atau. Ini adalah operasi bagi penyataan, bukan tambah, tolak, darab, bahagi. Ini bukan. Untuk penyataan, operasi yang kita guna ke atas penyataan adalah dan atau. Okey, boleh faham? Contoh dia, banyak ni cikgu, jadual apa ni? Okey, contoh dia, kita mau tengok, kita mau semak kebenaran dia. Kita mau semak kebenaran bila kita menggabungkan kedua ayat. Contoh, bila ayat yang pertama benar, bila dia gabungkan dua ayat dengan menggunakan perkataan dan. Yang ini, bila dia gabungkan ayat menggunakan perkataan atau. Okey, dengar baik-baik yang cikgu cakap. Yang ni jangan tengok lagi. Yang di sebelah ni jangan tengok lagi. Jangan tengok lagi, jangan tengok. Okey, kita tengok sebelah ini saja. Yang cikgu lorek yang warna, cuba tengok yang warna ungu ni. Yang cikgu contoh yang warna ungu ni. Apabila dua perkataan digabungkan dengan menggunakan perkataan dan. Dengar baik-baik. Apabila dua perkataan digabungkan dengan perkataan dan. Dia hanya benar jika kedua-dua penyataan itu benar. Kalau satu benar, satu palsu, dia akan menjadi penyataan itu akan menjadi palsu. Penyataan jika menggunakan perkataan dan, bila gabungan ayat menggunakan perkataan dan, dia hanya akan benar apabila kedua-dua penyataan benar. Contoh, satu lagi. Dan perkataan atau, yang cikgu lorek yang warna biru ini, yang cikgu contoh warna biru ini, perkataan atau hanya salah, hanya palsu apabila kedua-dua penyataannya palsu. Penyataan gabungan ayat yang menggunakan perkataan atau, dia hanya palsu apabila kedua-dua ayat itu adalah palsu. Okey? Cuba kita tengok yang pertama. Tengok dulu yang menggunakan perkataan dan.
yang menggunakan perkataan dan. Tengok menggunakan perkataan dan dahulu. Macam cikgu conteng yang warna biru ni. Okey, ayat yang pertama. Cuba kita tengok Ayam berkaki 2. Okey, benar. Anjing berkaki 4. Yes, benar. Kedua-dua ayat ini benar. Okey, apabila dia menggunakan perkataan dan, ingat perkataan dan hanya benar jika kedua-dua pernyataan ini benar. Kalau benar salah, salah benar, salah salah, palsu palsu, palsu benar, itu palsu. Ingat kita menggunakan dua perkataan saja, benar palsu, benar palsu, benar palsu, betul salah tu tiada. Yang ini jika kedua-dua pernyataannya benar. Ayat yang pertama benar. Ayam berkaki 2 benar. Anjing berkaki 4 benar. Dan dia menggunakan perkataan dan. Dia akan menjadi benar. Pernyataan ini akan menjadi benar. Gabungan ayat ini menjadi benar. Daripada dua ayat, bila kita gabungkan, dia akan menjadi benar. Boleh faham? Okey, kita tengok yang dan dulu. Dan dulu. Okey, kemudian ayat yang kedua. Ayam berkaki 4. Ayam berkaki 4 maknanya yang ni palsu. Anjing berkaki 2, palsu. Apabila kedua-dua palsu, bila dia gabungkan menggunakan perkataan dan, ayat ini, daripada dua ayat ni, yang ni menjadi satu ayat ni, ayat ini juga akan menjadi palsu. Okey, seterusnya. Kita tengok perkataan dan dulu. Ayam berkaki 2, benar. Anjing berkaki 2, palsu. Satu benar, satu palsu. Dia menggunakan perkataan dan. Ayam berkaki 2, anjing berkaki 2. Maknanya satu benar, satu palsu. Sama juga. Apabila kita menggunakan perkataan dan, ingat baik-baik. Apabila kita menggunakan perkataan dan, dia hanya benar apabila kedua-dua ayatnya benar. Kalau palsu, 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 benar, benar, palsu, dia akan menjadi palsu. Akan menjadi palsu. Sebab sini pangkah. Okey, kita tengok satu lagi contoh. Ayam berkaki 4, palsu. Anjing berkaki 4. Okey, benar. Sama juga yang ni, palsu, benar, palsu. Yang ni palsu, benar. Apabila kita menggabungkan kedua-dua ayat tersebut dengan menggunakan perkataan dan, dia juga akan menjadi palsu. Tengoklah di sini. Okey. Yang di sini, kalau kita tengok contoh di sini, yang cikgu tanda ni, dia hanya benar apabila kedua-dua benar. Yang lain semua palsu, palsu dan palsu. Bila dia benar, dia benar hanya apabila kedua-dua ayat yang pertama dan ayat yang kedua benar. Kalau ayat yang pertama palsu, ayat yang kedua palsu, palsulah dia. Kalau ayat yang pertama benar, ayat yang kedua palsu, juga palsu. Jika ayat yang pertama palsu, ayat yang kedua benar, dia juga akan menjadi palsu. Dia hanya akan benar apabila kedua-duanya benar. Okey, nanti cikgu akan buat ringkasan kepada kamu kejap lagi. Okey, sekarang kita tengok pula yang menggunakan perkataan atau. Okey, menggunakan perkataan atau. Okey, perkataan atau dia hanya palsu, hanya palsu apabila kedua-dua ayatnya palsu. Kalau benar-benar, dia akan menjadi benar. Benar palsu, dia akan menjadi benar. Ni. Palsu benar, dia akan menjadi benar. Tetapi apabila kedua-dua ayatnya palsu, dia akan menjadi palsu. Ayam berkaki 4 palsu, anjing berkaki 2 palsu. Kedua-dua ayat palsu, dia akan menjadi palsu. Tengok di sini. Betul, salah, betul, betul. Dia hanya salah, hanya palsu apabila kedua-dua ayatnya palsu. Yang lain semua benar. Ringkasannya adalah yang menggunakan perkataan dan tadi dan di sini atau. Okey, dan
hanya benar apabila kedua-dua penyataan benar. Kalau palsu benar, benar palsu, palsu palsu, selain daripada tu semuanya akan menjadi palsu. Ini kalau dan. Kalau atau, okey, dengar baik-baik. Atau hanya akan menjadi palsu apabila kedua-dua penyataannya palsu. Kalau benar-benar, dia akan jadi benar. Palsu benar, dia akan menjadi benar. Benar palsu, dia akan menjadi benar. Tetapi kalau palsu-palsu, dia akan menjadi palsu. Kamu nampak tak beza dia ni? Yang ni satu sahaja yang ada benar. Yang ni satu sahaja yang ada palsu. Apabila kita menggabungkan kedua ayat lah. Ini ayat yang pertama, ayat yang kedua. Ayat yang pertama, ayat kedua. Ayat yang pertama benar, ayat yang kedua benar, maka benarlah dia. Kalau ayat yang pertama palsu, ayat yang kedua palsu benar, dia akan menjadi palsu. Itu beza dia. Yang menggunakan apabila kita menggabungkan ayat, dua ayat. Yang mana kebenaran dia, bila kita semak kebenarannya benar dan palsu. Okey, untuk lagi faham kamu, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Contoh 7 ni ada dalam buku teks kamu. Okey, ayat dia adalah 2 dan negatif 5 lebih besar daripada 4. Kita tengok ayat yang pertama. Okey, daripada dua ayat ni, kita buka dia jadi satu ayat. Okey, 2 lebih besar daripada 4. Betul ke 2 lebih besar? Sepatutnya 2 ni lebih kecil. Maknanya penyataan ini adalah penyataan palsu. Sebab apa? Sebab sebenarnya 2 lebih kecil daripada 4. Palsu. Okey, ayat yang kedua. Negatif 5 lebih besar daripada 4. Sama juga. Negatif 5 ni nombor yang bankrupt. Nombor yang berhutang. Berhutang RM5. Ni ada duit RM4. Maknanya berhutang itu lebih kecil. Negatif 5 lebih besar daripada 4. Juga perkataan ini adalah palsu. Apabila kedua-dua penyataan palsu, kita menggunakan perkataan dan, ayat ini akan menjadi, satu ayat ini akan menjadi apa? Akan menjadi palsu. Ingat ya, apabila menggunakan perkataan dan, dia hanya benar apabila kedua-duanya benar. Kalau benar, palsu, benar, palsu, palsu, semuanya palsu. Okey, kita cuba tengok ayat yang kedua. Ayat yang kedua juga menggunakan perkataan dan. Okey, cuba kita semak kebenaran untuk ayat yang pertama. Ayat yang pertama dia adalah 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Betul ke nombor kuasa 2 sempurna? Yes, sebab apa? 9 kuasa 2. 9 kuasa 2 kamu akan dapat 81. Jadi benar ke palsu ayat ini? Ayat ini adalah benar. Kita tengok ayat yang kedua. 6 ialah faktor bagi 18. 6 faktor bagi 18. Betul ke? 18 bahagilah dengan 6. Keluar tak? 18 bahagi dengan 6, dia jawapannya adalah 3. Jadi benar ataupun palsu? Okey, benar. Apabila kedua-dua penyataan ini benar, maka ayat dia ini 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna dan 6 ialah faktor bagi 18 ialah benar. Ayat ini adalah benar. Kenapa? Sebab kedua-dua ayat ini benar. Kalau palsu benar, dia akan menjadi palsu. Benar palsu, dia akan menjadi palsu. Palsu palsu, dia akan menjadi palsu. Okey, seterusnya cuba kita tengok contoh yang terakhir. 2 tambah 3, 23. Okey, ayat yang pertama. Benar ke palsu ni? 2 tambah 3 sebenarnya berapa jawapan dia? 2 tambah 3 sebenarnya jawapannya adalah 18. 2 tambah 3 jawapannya sebenarnya adalah 5. Jadi benar ke palsu? Dia adalah palsu. 2 darab 3 jawapannya adalah 23. Okey, benar ke palsu? Sama juga. 2 darab 3 jawapannya sebenarnya adalah 6. Jadi kedua-dua penyataan ini adalah palsu.
Apabila palsu, apakah jawapan dia? Kedua-dua ini adalah palsu. Jadi, ayat yang ini apa dia? Ayat yang ini akan menjadi, kalau menggunakan perkataan atau, perkataan atau dia hanya menjadi palsu apabila kedua-dua penyataannya palsu. Ayat yang pertama palsu, ayat yang kedua palsu, maka dia akan palsu. Tetapi jika ayat yang pertama palsu, ayat yang kedua benar, dia akan menjadi benar. Sama juga. Ayat yang pertama palsu, ayat yang kedua benar, benar. Ayat yang pertama benar, ayat yang kedua benar, dia akan menjadi benar. Tetapi apabila kedua-dua ayat ini palsu, ayat yang pertama palsu, ayat yang kedua palsu, pernyataan ini adalah palsu. Sebab apa? Sebab ayat yang pertama palsu dan ayat yang kedua palsu. Okey, itu maksud dia. Okey, seterusnya cuba kita tengok lagi. Okey, ini praktiskan diri Praktiskan diri yang mana dia suruh kamu gabungkan ayat daripada dua ayat, gabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan perkataan dan atau. Binalah. Menggunakan perkataan atau bina. Jadi jawapannya adalah 2 atau 3 ialah faktor perdana bagi 6. Itu sahaja, senang je. Okey, yang kedua. Dia suruh kamu gabungkan menggunakan perkataan dan. Kon mempunyai satu bucu dan satu satah. Ayat yang berulang ni kita tulis satu kali saja. Ini ayat yang berulang. Jadi tak perlulah ulang ayat ni. Satu kali sajalah tulis. Jadi, kon mempunyai satu bucu dan satu satah. Sama juga dengan yang ni. Yang ni juga dia suruh gabungkan dengan menggunakan perkataan dan. Apa ayat yang sama? Ayat yang sama adalah segi 4 selari. Yang sama ni tak payahlah tulis 2 kali. Satu kali saja. Jadi macam mana ayat dia? Rhombus dan trapezium ialah segi 4 selari. Itulah. Itu cara menggabungkan ayat. Bila kamu baca soalan tu, bila kamu baca ayat yang kamu tulis tu, kamu rasa, oh bestnya baca ayat ni, sedapnya. Macam ngam je. Maknanya bila kamu baca macam ngam je, betul lah tu. Tapi kalau kamu rasa, macam pelik lah ayat yang aku tulis. Maknanya salah lah. Maknanya salah. Apa yang kamu tulis tu. Okey, sekarang kita tengok contoh. Praktiskan diri 3.1C lagi, tetapi soalan nombor 2. Dia suruh kamu semak nilai kebenaran dia. Sama ada benar ataupun palsu. Okey, kita tengok contoh yang pertama. 49 ialah gandaan 7. Benar atau palsu? 49 ialah gandaan 7. Makanya yang ini adalah benar. Okey, lagi ayat yang kedua, 49 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Betul ataupun tidak? 7 kuasa 2 ada sama dengan 49. Maknanya yang ini benar-benar menggunakan perkataan dan. Ingat ya, perkataan dan hanya benar apabila kedua-dua ayat yang pertama, ayat kedua benar. Kalau palsu benar, benar palsu, palsu palsu, dia akan menjadi palsu. Yang ini benar, benar. Guna perkataan apa? Guna perkataan dan. Jadi ayat yang ini akan menjadi benar. Sebab apa? Benar-benar, benar-benar dia akan menjadi benar. Okey, cuba kita tengok ayat yang kedua. Ayat yang kedua, 3 jam sama dengan 120 minit. Betul ke 120 minit? 1 jam sama dengan 60. Jadi 2 jam sama dengan 120 minit. Jadi kalau 3 jam 180 minit. Jadi yang ini adalah palsu. Ayat yang pertama adalah palsu. Dan ayat yang kedua, 4 minit sama dengan 240 saat. Sama juga, 1 minit 60 saat. Kalau 4 minit, daratlah. 4 darat 60. Jawapan dia adalah, maknanya yang ni adalah benar. Benar. Jadi palsu benar menggunakan perkataan dan. Palsu benar menggunakan perkataan dan, ayat ini akan menjadi
palsu. Boleh? Okey, cuba kita tengok menggunakan perkataan atau pula. Okey. 6 ialah nombor ganjil. Ayat yang pertama. 6 ialah nombor ganjil. Betul ke 6 ialah nombor ganjil? Salah kan? 6 ialah nombor genap. Jadi yang ni adalah palsu. Sama juga. 8 ialah nombor ganjil. Betul ke 8 nombor ganjil? Salah juga. Sebab apa? Sebab 8 nombor genap. Kalau palsu, apa jawapan dia? Apabila dia menggunakan perkataan atau, perkataan atau hanya menjadi palsu apabila kedua-dua penyataan palsu. Kalau benar palsu, palsu benar, ataupun benar-benar dia akan menjadi benar. Yang ini palsu. Jadi perkataan ini akan menjadi palsu. Gabungan ayat ini menjadi palsu. Okey, sama juga dengan yang ini. Punca kuasa 4. Apabila dia menggunakan perkataan dan. Okey, cuba kita semak lah. Kita semak macam ni. Kalau kedua-dua palsu-palsu, benar-palsu, dia akan menjadi benar. Okey. Okey, cikgu harap kamu dapat buat latihan yang cikgu bagi. Latihan 3.1 C, soalan nombor 1 dan soalan 2 dengan baiklah. Jika ada masalah boleh tanya cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey. Sekian, terima kasih. Tolong tengok kamu punya dalam grup kamu. Cikgu akan bagi latihan di sanalah dan penerangan lebih detail lagi. Okey, sekian, terima kasih.